Baik, perkembangan dari Parlimen, usaha bantras pencemaran sumber air menerusi pindaan Akta 655 dalam semakan akhir meliputi peningkatan denda dan hukuman penjara kepada pelaku. Perinciannya bersama Atika Maktar. Silakan. Baik, Dewan Negara dimaklumkan mengenai pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Akta 655 yang kini dalam penelitian dan semakan akhir Jabatan Peguam Negara. Ia dijangka dibentang pada mesyuarat Parlimen Julai nanti. Pindaan Akta 655 dibuat sebagai usaha pembantras pencemaran sumber air mentah. Ia termasuk peningkatan denda daripada RM100,000 kepada RM15 juta, manakala hukuman penjara dinaikkan dari setahun kepada 15 tahun. Penyenaraian kesalahan-kesalahan baru seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan penutupan sistem bekalan air atau gangguan bekalan air serta melepaskan apa-apa kumbahan, efluen, terlarang, benda atau bahan ke mana-mana lurang. Dan yang ketiga, membolehkan pemegang lesen perkhidmatan air menuntut semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari dan membolehkan pengguna mendapatkan pampasan bagi kerugian yang telah ditanggung berikutan gangguan bekalan air disebabkan sistem bekalan air yang telah dicemari. Manakala Dewan Rakyat pula menyentuh isu berhubung diskriminasi Kesatuan Eropah EU terhadap minyak sawit yang dikeluarkan di negara ini. Jelas Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Malaysia tidak perlu merayu terhadap keputusan itu memandangkan Delegated Act di bawah RED 2 menyasarkan biobahan api berasaskan minyak sawit. Walaupun isu kemampanan isu berkenaan tidak disentuh, namun EU perlu menyelaras peraturan mereka sebelum mengharamkan minyak sawit sebagai biobahan api menjelang 2030. Jadi saya percaya kalau kita engage ni nanti, semua kita punya produk-produk sawit ini apabila dia terima MSPO ni, dia menjadi sebahagian daripada prasyarat untuk siapa-siapa nak ekspor. Sekarang ini yang boleh ekspor adalah mereka yang ada RSPO, terutama ladang-ladang besar-besar. Dalam pada itu, hasrat untuk melihat Hasnaf keluar daripada kepompong kemiskinan terus dilakukan. Inisiatif sama turut dizahirkan Institut Keusahawanan Negara INSCAN bersama-sama Majlis Agama Islam Negeri agar golongan asnaf mampu menjana pendapatan berterusan termasuklah meliputi bidang keusahawanan. Membasmi kemiskinan. KUSKUP juga mengadakan kerjasama dengan Majlis ataupun Jabatan Agama Islam Negeri dalam penganjuran bengkel kesedaran dan bimbingan bagi membimbing usahawan secara hands-on dalam permohonan persijilan halal menggunakan sistem My-e-Halal JAKIM. Manakala ISKAN turut mengajukan khusus asas keusahawanan, khusus asas pembangunan, duduk dan servis serta latihan pemasaran. Dalam pada itu, KUSKOP melalui ISKAN komited dalam memastikan segala bentuk bantuan dan pembiayaan dapat disalurkan demi kelangsungan pembiayaan dan keuangan usahawan asnaf. Antaranya melalui pembiayaan agensi di bawahnya termasuklah Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun, Bank Rakyat dan SME Bank. INSCAN mengadakan beberapa program BIS Clinics untuk mengenal pasti kursus-kursus yang diperlukan ataupun bersesuaian dengan kehendak usahawan itu tersendiri, termasuk bakal usahawan daripada golongan asnaf itu, supaya kita yang maklum apa keperluan dia dan barulah kita akan sesuaikan keperluan itu dengan kursus-kursus yang ada di bawah program INSCAN. Esok mesyuarat Jemaah Menteri akan membuat keputusan sama ada Malaysia bersetuju menjadi tuan rumah sukan Commonwealth 2026 atau tidak. Penganjuran tamasya sukan ketiga terbesar dunia itu perlu mengambil kira kepentingan rakyat negara ini.
Apa yang pasti, KBS sentiasa meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan nombor satu. Tidak akan sama sekali membazirkan wang pembayar cukai jika pun bersedia untuk menganjurkannya. Kita akan memastikan pendekatan konservatif diambil setiap kali ianya melibatkan duit rakyat. Saya percaya keputusan yang bakal diambil oleh jemaah menteri akan mengutamakan kepentingan negara tanpa membelakangkan rakyat selari dengan agenda utama kerajaan Madani. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menerima kunjungan Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgar Kagan, di Kompleks Parlimen pagi tadi. Ketibaan Edgar turut diiringi 4 pegawai dari Kedutaan Amerika Syarikat. Turut hadir menyambut serta meraihkan delegasi ialah Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Suhaimi Sulaiman. Para delegasi kemudiannya dibawa ke bilik kunjung hormat Kompleks Parlimen untuk sesi pertemuan yang berlangsung kira-kira sejam. Saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat saya berikan daripada bangunan Parlimen. Terus bersama dalam berita tengah hari selanjutnya. Silakan. Terima kasih Atika.